Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada warga Dewan sekalian. Bertemu kita lagi dalam gelanggang Forum Remaja. Topik kita pada hari ini, membasmi rokok dan dadah, tanggungjawab bersama. Bersama saya adalah 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Jangan ragu dan jangan risau kerana nampaknya warga Dewan kita khususnya para jejaka tidak senang duduk melihat kejelitaan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya ialah ahli panel pertama iaitu Puan Nur selaku penolong kanan HEM daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kubur Panjang. Selamat datang saudari. Seterusnya, ahli panel kedua iaitu Puan Wahida, wakil dari AABK Kota Star. Selamat datang juga buat saudari. Dan di hujung sana, nampak tegas tapi bijak berkata-kata, Puan Inspektor Syahira, wakil dari bahagian narkotik IPD Pendang. Selamat datang buat Puan Syahira. Tidak lupa juga kepada tetamu istimewa kita pada hari ini iaitu Encik Faiz. Selamat datang juga diucapkan. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, marilah kita memulakan persidangan forum kita pada hari ini dengan soalan pertama kepada Puan Syahira. Bolehkah Puan nyatakan secara ringkas apakah definisi sebenar rokok dan dadah? Terima kasih kepada saudari moderator. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rokok ditarifkan sebagai tembakau yang digulung dalam daun nipah. Secara umumnya, rokok dapat disimpulkan sebagai benda yang terhasil dari tembakau yang diracik, halus dan digulung lalu disedut untuk dinikmati sehingga mendatangkan sesuatu keadaan ketagih melampau terhadap pengamalnya. Ini disebabkan wujud ejen-ejen yang dikenal pasti boleh menghayatkan pengguna atau secara ringkasnya dinamakan nikotin. Manakala dadah ialah bahan atau kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakan kerana ia mengubah cara minda dan tubuh badan manusia berfungsi. Dadah dalam entomologi bermaksud sejenis bahan kimia psikoaktif yang digunakan bukan untuk tujuan perubatan, yang mana menggunakan adalah dilarang. Sekiranya diambil dalam situasi yang salah, akan mengakibatkan kesan buruk kepada kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Pengguna dadah boleh melalui penjedutan, suntikan, penyerapan, tampalan pada kulit atau melarutkan di bawah lidah. Ini yang saya boleh tarifkanlah sebagai rokok dan dadah. Terima kasih kembali kepada panel pertama kita. Sebentar tadi panel pertama ada menyatakan bahawa terdapat 3 racun yang paling bahaya di dalam rokok iaitu tar, nikotin dan karbon monoksida. Bolehkah saudari panel kedua menerangkan kenapa 3 bahan ini dianggap paling berbahaya? Dan soalan yang kedua, bolehkah saudari terangkan sekali tentang jenis-jenis dadah? Okey, soalan yang amat menarik. Saya akan menerangkan satu persatu bahan yang paling berbahaya inilah. Yang pertama, tar mengandungi sekurang-kurangnya 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanser iaitu karsinogen. Manakala nikotin pula seperti najis dadah heroin, amfetamin dan kokain bertindak balas di dalam otak dan menyebabkan ketagihan. Oleh itu, kita dapat lihat terlalu sukar untuk sesiapa yang telah terjerat dalam ketagihan merokok untuk meninggalkan tabiat itu untuk selamanya. Dan yang terakhir sekali ialah karbon monoksida. Karbon monoksida ini adalah gas beracun yang biasanya dikeluarkan oleh exhaust kenderaan sahaja. Tapi gas ini menjejaskan bekalan oksigen dari tisu ke tisu hingga ianya menjadi terencat. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa setiap batang rokok yang dinyalakan sangat membahayakan dan boleh membawa maut. Okey, untuk soalan kedua pula tentang jenis-jenis dadah.
Okey, masyarakat terutamanya ibu bapa seharusnya mengenal pasti kumpulan atau jenis dadah kerana ia akan menjadi info yang penting dalam proses mendidik anak-anak mereka dan mencegah mereka ataupun memberi maklumat yang tepat tentang cara mengenali dadah-dadah ini kepada anak masing-masing. Okey, kumpulan dadah ini terdiri daripada inhalant, ganja, stimulan, opiat, depresan, halusinogen. Okay, jenis untuk inhalant pula ialah sebagai contohnya dapat dikenal pasti melalui pelarut atau cecair seperti cat, bahan pengilat, minyak tanah, petrol, gam, pemadam, dakwat dan pen. Yang kedua, untuk bahan gas pula, contohnya ada seperti pemetik api, gas seperti sejuk, kloroform, halogen, nitrous oksida. Yang ketiga pula adalah jenis aerosol seperti pemetik api, pewangi, penyembur rambut, penyembur pelindung fabrik. Dan yang terakhir ialah bahan nitrit seperti Climax, Poppers, Raj dan Locker Room. Okey, manakala candu, heroin dan morfin pula termasuk dalam kategori opiat dan dalam bentuk herba yang agak popular pada masa kini lah, iaitu Mitragyna specioscorp atau kita lebih kenali sebagai daun ketum. Okey, dan Cannabis sativa. Selain itu, pil tidur juga sebenarnya termasuk dalam kategori dadah jika disalahgunakan yang boleh membawa kepada ketagihan dan juga kematian. Okey, itu saja pendapat saya. Terima kasih Puan Wahida. Sudah terang lagi bersuluh, bahan-bahan yang terdapat dalam rokok dan dadah akan memberi kemudaratan kepada tubuh badan pengguna mahupun orang-orang sekeliling. Seperti yang kita sedia maklum, penyalahgunaan dadah dan merokok turut berlaku dalam kalangan murid di sekolah. Bolehkah Puan Nur jelaskan serba sedikit senario yang berkaitan dengan masalah ini di sekolah? Okay, terima kasih saudari moderator. Okay, seperti yang kita sedia maklum, di sekolah merokok merupakan budaya yang tidak asing sejak berzaman lagi. Merokok bukan sahaja tertumpu kepada murid menengah atas, malahan murid tingkatan 1 sudah mula berjinak-jinak dalam merokok. Akibat ketagihan menghisap rokok, ada murid yang menghisap rokok di belakang sekolah dan tandas bagi melepaskan gian mereka. Jadi perbuatan ini merupakan kesalahan yang sangat besar di sekolah. Mereka yang tertangkap boleh dikenakan tindakan tata tertib dengan menggantung persekolahan mereka. Apabila murid ini ditangkap merokok oleh guru disiplin, mereka akan memberi alasan sekadar ingin mencuba dan sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kematangan mereka. Mereka beranggapan bahawa akan kelihatan matang apabila merokok. Faktor yang mempengaruhi seseorang remaja untuk merokok adalah pengaruh rakan sekolah, ahli keluarga di rumah yang merokok dan perasaan ingin tahu itu sendiri. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa hampir 50% remaja tingkatan 5 adalah perokok dan hampir 40% pelajar tingkatan 4 terlibat dalam merokok. Ini adalah satu fenomena yang membimbangkan, sangat membimbangkan. Merokok pada usia muda boleh mendatangkan pelbagai masalah, terutamanya apabila rokok dijadikan sebagai gateway kepada dadah yang lebih membahaya seperti ganja, amfetamin dan heroin. Beberapa kajian telah dibuat dan mendapati bahawa peranan keluarga amat penting dalam mendidik anak-anak mereka supaya tidak terjerumus dalam masalah sosial yang sering berlaku pada anak remaja zaman sekarang. Okay, ikatan kekeluargaan yang ada sekarang ini semakin berkurangan kerana ibu bapa mereka sering saja sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Hal ini menyebabkan anak-anak mereka berasa bosan dan kurang kasih sayang daripada ibu bapa sehingga anak-anak mereka menjadi penghisap rokok kerana tidak seorang pun yang melarang perbuatan itu. Itu saja.
Terima kasih Puan Nur atas perkongsian tentang kenyataan yang berlaku sekarang dalam kalangan murid yang kebanyakannya memilih untuk kelihatan matang dengan merokok. Sekarang kita beralih pula kepada tetamu istimewa kita pada hari ini iaitu Encik Faiz. Bolehkah Encik Faiz kongsikan pandangan bagaimana boleh terjebak dalam gejala merokok berdasarkan pengalaman Encik Faiz? Assalamualaikum dan terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Soalan yang bagi saya agak bernas. Mungkin dalam dewan ni semua ternanti-nanti pengalaman saya. Mungkin saya akan kongsi serba sedikit pengalaman lah yang boleh kita ambil iktibar dari apa yang saya alami. Pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya mula terjebak dengan gejala rokok ni akibat daripada naluri saya yang ingin mencuba sesuatu yang orang cakap baru lah, sesuatu yang baru. Oleh itu, saya mula berjinak dengan sebatang rokok dulu. Sebatang rokok dari sebatang menjadi 2 batang, 3 batang dan seterusnya. Lama kelamaan dia menjadi amalan. Bila amalan dia menyebabkan lama-lama menjadi ketagihan. Apabila saya menjadi ketagihan, saya akan setiap hari akan cuba untuk mencari rokok jugalah sebagai sumber untuk menghilangkan gian saya tu. Faktor yang kedua, rakan jugalah. Rakan banyak pengaruh rakan-rakan juga menyebabkan saya terjebak dengan tabiat merokok ni. Rakan-rakan boleh dikatakan sebagai orang yang dekat lah dengan saya selepas ibu bapa. Rakan-rakan ini sanggup membelanja saya untuk membeli rokok sebagai tanda persahabatan. Rokok, saya merokok hasil ajakan ataupun dorongan lah daripada rakan-rakan sebaya saya yang rapat dengan saya. Saya buat ni pun sebab saya takut kehilangan atau disisih oleh kawan-kawan saya yang rapat dengan saya. Ada rakan-rakan saya yang memberitahu kalau kita merokok ni dapat menunjukkan lelaki tu seorang yang matang. Saya juga merokok akibat daripada tekanan dari segi macam-macam tekanan yang kadang-kadang kita alami. Jadi saya ambil merokok ni sebagai satu jalan yang mudah lah bila saya katakan. Dengan merokok ni sebab dia dapat memberi ketenangan kepada saya. Apabila saya stres dan juga tertekan, saya mencari rokok sebab dia beri satu sumber ketenangan untuk saya boleh release tension lah. Okey. Setakat itu pandangan saya lah. Terima kasih Encik Faiz atas penerangan yang panjang lebar tentang pengalamannya terjebak dalam rokok. Seterusnya, bolehkah Puan Syahirah terangkan apakah hukuman yang bakal diterima oleh penagih dan pengedaran dadah? Terima kasih moderator. Hukuman yang bakal diterima oleh penagih dadah ialah Akta Dadah Berbahaya 1952 atau 234 Singkatan ABD merupakan sebuah akta berkenaan pengawalan dadah. Represi telah diperkenalkan di Malaysia sejak 1952. Seorang itu adalah dianggap melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6D Akta Dadah Berbahaya 1950 sekiranya ia didapati menanam atau menguasakan pokok ganja walaupun sepohon dan boleh dihukum penjara seumur hidup disebat tidak kurang daripada 6 sebatan. Tafsiran pengedaran dadah termasuk semua perbuatan seperti menghilang, mengeksport, menyimpan, menyembunyikan, membeli, menjual, memberi, menerima, menyentuh atau mengendalikan pengangkutan membawa perhantaran, mengirim, mendapat, membekal atau mengedar mana-mana dadah berbahaya, seorang itu adalah dianggap mengedaran dadah. Sekiranya didapati dan dimilikinya akta Malaysia yang memberi peruntukan hukuman mati yang diperkenalkan dan dalam Pidaan 1983. Hukuman mati dalam akta ini diperuntukkan dalam Seksyen 39B. Pengedaran dadah berbahaya yang memperuntukkan hukuman mati mandatory. Akta ini akan jika disebat hendaklah dijatuhkan hukuman mati. Selain itu, Seksyen 37DA juga menyenaraikan isi pembelian dadah
dadah lazim yang akan dianggapkan sebagai pengedaran dadah sekiranya pesalah memilikinya. Sejumlah dadah bertepatan dengan GC yang ditetapkan akan dikenakan hukuman lah. Pada tahun 2017, satu pindahan telah dilakukan pada Akta Dadah Berbahaya dengan memasukkan subfunction baru, Seksyen 39B 2A yang diberikan hukuman alternatif kepada kesalahan pengedaran dadah dengan memberi hukuman penjara seumur hidup dan sebatang sekurang-kurangnya 15 kali. Itu hukuman yang akan dikenakan oleh pengedar. Terima kasih Puan Syahira. Di sini jelaslah bahawa hukuman yang bakal diterima oleh pengedaran dadah adalah lebih berat daripada penagih. Soalan saya kembali kepada panel kedua. Bolehkah saudari jelaskan impak asap rokok atau rokok itu sendiri dari sudut ekonomi, personaliti dan bolehkah saudari terangkan juga tentang punca-punca remaja pada masa kini terjebak dengan najis dadah ini? Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, saya terangkan dari segi ekonomi secara purata, perokok akan membelanjakan wang mereka lebih kurang dalam RM1,000 setiap tahun untuk membeli rokok. Manakala untuk rawatan perubatan pula adalah anggaran RM240 setahun. Ini bermakna perokok ini membazirkan wang mereka dengan banyak sepanjang hidup mereka. Oleh itu perbuatan merokok ni kita katakan samalah seperti membakar duit mereka sendiri. Okey, kemudian dari sudut personality pula, asap rokok ini meninggalkan bau yang spesifik pada rambut, baju, bibir kering dan juga akan menyebabkan gigi mereka berwarna kekuningan dan pernafasan berbau. Hal ini akan menjejaskan hubungan sosial mereka dengan masyarakat. Okey, untuk dadah pula, meskipun banyak usaha dan program pencegahan dilakukan oleh pihak kerajaan, badan-badan NGO, individu persendirian, tapi bilangan dan statistik tetap menunjukkan pertambahan. Seperti yang kita tahu, setiap yang terjadi pasti ada punca dan sebab berlakunya penagihan dadah. Okey, berdasarkan kajian yang dijalankan oleh pihak AADK, terdapat 8 sebab utama dan sebab-sebab sampingan. Yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya yang menjadi penyebab utama dengan bilangan penagih baru mencapai angka 13,315 orang, iaitu bersamaan dengan 63.37%. Jadi sebagai ibu bapa, menjadi tanggungjawab bersama untuk mengenal pasti siapa yang menjadi rakan kepada anak-anak, dengan siapa mereka berkawan, sama ada di kampung halaman ke, sekolah, aktiviti luar, jam berapa balik, dengan siapa mereka berada di luar. Ini adalah tanggungjawab ibu bapa. Okay. Kejiranan juga berperanan mencegah daripada semakin merebut dengan melaporkan kepada ibu bapa, ketua kampung, rela, polis dan lain-lain. Apabila mereka nampak sesuatu yang mencurigakan berlaku dalam kawasan kejiranan. Okay, kesemua ini nampak macam menjaga tepi kain orang, tapi ini adalah bertempat. Sebab apa? Kita tahu pepatah berbunyi, mencegah lebih baik daripada merawat. Dan keprihatinan dan ketulusan dalam pengawasan dan penjagaan anak-anak. Pasti berupaya mengelakkan anak-anak terbabit dengan penagihan dadah yang tidak pernah surut. Okey, untuk faktor kedua pula adalah perasaan ingin tahu. Remaja ini dia mengalami proses kehidupan yang terdedah dengan persekitaran yang berbagai seperti yang kita tahu. Apa yang rakan ada walaupun diambil daripada sumber yang haram, tetap diinginkan anak-anak remaja dengan rasa ingin tahu dan mencuba, tanpa mereka fikirkan kesan dan akibat pada diri sendiri. Okay, bukti jelas menunjukkan seramai 3,208 orang, iaitu bersamaan 15.27% penagih baru muncul disebabkan oleh perasaan ingin tahu, dan penagih berulang juga menampakkan bilangan yang tinggi, iaitu 1,315 ataupun bersamaan dengan 20.33%. Faktor lain yang menjadi punca penagihan dadah dan mula menggunakan dadah yang tidak kurang bahayanya juga adalah disebabkan oleh faktor keseronokan, iaitu 9.37%,
tekanan jiwa bersamaan 5.57%, menahan sakit atau untuk ketahanan badan 1.91%, kemudian adalah rangsangan 0.56% ataupun terlibat secara tidak sengaja 0.03% dan lain-lain faktor dengan peratusan sebanyak 3.92% yang melibatkan perlakuan agresif, pekerjaan, hiburan, kurang didikan agama, masalah kewangan untuk golongan wanita pula, untuk melangsingkan badan, penderaan, perubatan, rindu, seks teranaya, tiada ilmu tentang bahayanya dadah untuk belajar dan sebagainya. Okey, itu saja perkongsian daripada saya tentang punca-punca remaja terlibat dengan dadah inilah. Terima kasih Puan Wahida atas penerangan yang diberikan sebentar tadi berkaitan impak asap rokok atau rokok itu sendiri dari sudut ekonomi, personaliti dan punca-punca remaja pada masa kini terjebak dengan najis dadah ini. Saya juga bersetuju bahawa sememangnya faktor utama yang menyumbang kepada masalah dadah dan rokok ini adalah pengaruh rakan sebaya kerana golongan muda zaman sekarang lebih banyak meluangkan masa bersama rakan-rakan berbanding dengan keluarga mereka sendiri. Berbalik kepada Puan Nur, boleh Puan Nur ceritakan dengan lebih lanjut apakah kesan merokok dan penyalahgunaan dadah ini dalam kalangan murid di sekolah dan cara mengatasinya? Terima kasih sekali lagi kepada saudari moderator. Sebenarnya terdapat banyak kesan negatif kepada murid apabila mereka mula terjebak dalam rokok dan penyalahgunaan dadah. Kesan yang paling ketara ialah prestasi pelajaran mereka merosot kerana tidak dapat memberi perhatian dan selalu hilang fokus semasa guru mengajar. Mereka juga akan kerap konten sekolah dan seterusnya ketinggalan dalam pelajaran. Jadi di sini pihak sekolah memainkan peranan penting bagi menangani masalah ini. Antara langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah ialah mengadakan kempen anti rokok dan dadah di sekolah. Melalui kempen ini, pegawai AADK akan dijemput untuk memberi ceramah dan memberi kesedaran kepada murid tentang bahayanya terjebak dalam penggunaan rokok dan dadah. Selain itu, pameran serta tayangan video mengenai rokok dan dadah juga diadakan bagi memberi pendedahan kepada murid tentang kesan-kesan akibat penyalahgunaan dadah. Program-program seperti ini perlu lagi diteruskan dengan memantapkan lagi aktiviti yang dijalankan untuk memberi impak yang lebih dengan penglibatan murid secara menyeluruh. Ini adalah selaras dengan dasar dan matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu ke arah merealisasikan sekolah bebas dadah. Okay, ini sedikitlah saya punya pandangan saya. Terima kasih Puan Nur atas penerangan beliau. Sememangnya rokok dan dadah memberi kesan yang negatif kepada pelbagai aspek kehidupan murid. Seterusnya, berbalik pula kita pada Encik Faiz. Bolehkah Encik Faiz kongsikan pengalaman bagaimana boleh terjebak dengan gejala dadah? Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada saudari moderator lah atas soalan yang diajukan. Mungkin tadi saya telah bercerita tentang pengalaman saya tentang macam mana mula terjebak dengan rokok. Sekarang kita berbalik ke topik yang satu lagi. Macam mana saya boleh terjebak dengan dadah. Dia semuanya bermula daripada berdasarkan pengalaman saya bermula. Pengalaman saya mula terjebak dengan dadah ni, pertama kali dia sama juga macam rokok tadi. Bila remaja ni atau pelajar sekolah, dia cuba untuk naluri dia tu untuk mencuba sesuatu yang baru. Cuba sesuatu baru dan merasai kenikmatan benda yang baru seperti dadah ni. Jadi saya mula berjinak dengan dadah, dengan menghisap dadah secara bersembunyi dengan rakan-rakan saya di hutan, di rumah mereka, dan akhirnya amalan dan perbuatan ni berterusan sehingga menjadikan
menimbulkan perasaan ketagihan, keanggian. Kalau saya tak dapat, saya rasa macam memberontak. Selain itu, faktor rakan juga yang selalu memberi rangsangan. Dia membelanja saya. Dia ajak saya untuk membeli dadah, beli dadah sebagai tanda persahabatan. Bila ajakkan ini, saya kadang-kadang terfikir apa nak menolak pun tak boleh sebab mereka kawan yang sudah daripada kecil membesar sehingga remaja bersama-sama. Jadi saya mula mencuba dadah ni. Sebab saya takut kalau saya tak cuba nanti kawan-kawan saya akan tinggal saya, dia akan orang kata pulau saya lah, sisir saya, dia tak mau kawan. Jadi saya cuba je sebab bila rakan-rakan saya memberitahu lah, dia kata kalau isap dadah ni akan nampak gangster, akan nampak lebih ganas. Orang cakap lebih ganas. Jadi saya mengisap dadah ni juga akibat tekanan. Kadang-kadang tekanan di rumah, tekanan dengan ibu bapa, macam-macam tekanan luar dan dalam yang membuatkan saya kadang-kadang jiwa remaja dia lebih pada memberontak, lebih pada perlukan perhatian. Jadi saya mengisap dadah dan apabila saya ambil dadah ni sebagai satu jalan penyelesaian, dia akan membuat saya akan lebih tenang, lebih cool macam tu lah. Boleh nampak kan? Apabila saya rasa stres dengan tertekan, saya akan mencari dadah ni sebab dia boleh dikatakan sebagai sumber ketenangan untuk membuatkan saya lebih hilang. Orang kata kalau dalam bahasa sekarang healing lah, lebih akan healing, akan lebih rasa tenteram lah. Itulah berdasarkan itu serba sedikit pengalaman saya yang saya kongsikan kepada audiens semua untuk hari ini. Okey, terima kasih. Wah, menarik sungguh ya pengalaman daripada Encik Faiz. Jadikan pengalaman pahit itu sebagai pengajaran untuk kita bangkit semula dan tidak mengulangi kesilapan yang lama. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, tabiat merokok dan dadah perlu dihentikan kerana ia bukan sahaja menjejaskan kesihatan diri, tetapi juga orang lain. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikir dan jangan sesekali berhenti berfikir. Usah menepuk dada menanya selera, tetapi tepuklah dahi, bukalah minda dan fikir-fikirkanlah. Rokok setiap sedutan membawa padah. Sekali terjebak dengan dadah, hidup pasti merana. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan. Terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Terkenal bola kerana bulat, terkenal tukul kerana pahat. Jika dadah dijadikan kiblat, hidup merana sepanjang hayat. Salam hormat, ceria-ceria selalu. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.